Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat diberi peluang untuk menghirup udara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala lagi. Baru-baru ini kita baru sahaja menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai kisah yang telah dikongsikan kepada kita. Antara salah satu kisah ialah bagaimana susah periknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Insya-Allah pada hari ini saya Muhammad Ifan bin Ibrahim akan menyampaikan sedikit perkongsian ilmu mengenai tajuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon dakwah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai dua kaedah dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama, baginda menggunakan kaedah menyampaikan dakwah secara rahsia. Yang kedua, baginda menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Pada peringkat awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara rahsia, iaitu hanya kepada ahli keluarga baginda dan juga para sahabat yang terpilih. Hal ini kerana baginda amat risau ataupun khawatir tentang ancaman bahaya yang mengancam dakwah Islam itu sendiri. Namun begitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seramai 40 orang dari kalangan wanita dan juga lelaki yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Selepas baginda berdakwah secara rahsia, baginda berdakwah secara terang-terangan. Hal ini dilihat apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Namun begitu, berdakwah secara terang-terangan ini bukanlah suatu perkara yang mudah ataupun senang. Hal ini dapat dilihat apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dikeji, diherdik, dan sehinggalah sampai satu tahap baginda dicederakan disebabkan baginda menyampaikan ajaran agama Islam. Namun begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terdetik di dalam hati baginda untuk membalas kembali segala perbuatan tersebut. Malah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesejahteraan mereka dan memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka dan merahmati mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan apa yang telah dikongsikan tadi, boleh kita kaitkan dengan dakwah pada masa kini sangatlah jauh berbeza. Baginda Nabi SAW mengharungi saat getir dan pelbagai cabaran dalam menyampaikan dakwah. Walaupun baginda dicaci, dikeji dan juga dicederakan, tetapi baginda tetap ingin menyampaikan dakwah ajaran agama Islam itu kepada umatnya. Dan Alhamdulillah, ajaran agama Islam itu kekal sehingga pada hari ini. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Kita sekarang berada di satu zaman yang sangat canggih dari segi teknologi. Dakwah pada masa kini tidak perlu seperti zaman Nabi Muhammad SAW lagi, kerana kita boleh menggunakan teknologi yang sedia ada dalam menyampaikan dakwah. Sebagai contoh, dengan kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok dan pelbagai lagi dalam menyampaikan dakwah. Bukannya kita pakai media-media sosial ini untuk menyebarkan fitnah. Semoga dengan kita menggunakan media-media sosial ini untuk dalam menyampaikan dakwah, boleh menarik
lebih ramai masyarakat di luar sana untuk memeluk agama Islam. Jadikanlah baginda Nabi SAW sebagai ikon pendakwah. Contohilah sifat baginda Nabi SAW yang sabar dan tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan dakwah. Semoga dengan usaha kita dalam menyampaikan dakwah pada masa kini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja perkongsian ilmu sedikit daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi perkongsian ilmu saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.